tanda-tanda hampir kepada kiamat, yakni tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tujuannya bukan hanya untuk dengar ataupun seronok telinga kita dengar, tetapi agar kita berjaga-jaga dan mengambil sebanyak mana peringatan daripada hadis. Sebab apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya benar belaka, tidak ada betul kedok ni betul kedok tak ada. 100% apa yang diberitahu oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berlaku satu demi satu, satu demi satu. Sehingga kan kata tuan pengarang Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini, lihatlah satu demi satu apa yang telah berlaku, yang semuanya sabit dengan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun berlaku dan sedang berlaku. Cuma tunggu yang besar-besar saja. Tunggu tanda kiamat yang besar-besar. Hak kecil habis berlaku-berlaku. Kalau kita panjang umur sempat khatam kitab ini, kita akan tengoklah hak apa Nabi sebut tadi, hak apa Nabi sebut dalam kitab ni, dalam hadis ini berlaku ataupun tidak di hadapan mata kita. Semua ini menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat kita untuk terus beramal saleh dan menjadi orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Duduk pada pihak Islam, sama ada Islam ketika itu menang ataupun Islam ketika itu sedang dizalimi, ditindas, ataupun dianiaya. Jangan lupalah kita bersama-sama Islam semua. Jangan Islam ketika mana dizalimi, Islam ketika mana tak ada pitih, Islam ketika mana diwak-wak, dianiaya, kita duduk belah orang kafir. Bila Islam menang, bila Islam nampak hebat, kita baru nak duduk bersama-sama dengan perjuangan Islam. Ini orang yang tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mengakhiri mukaddimah ini, kata tuan pengarang, sebaiknya kita mengambil suatu peringatan daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada seseorang itu berkata, orang ramai yakni masyarakat sekarang ini sudah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menulis hadis ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memberikan penjelasan seperti berikut. Apa maksud hadis yang Nabi kata idza qala ar-rajulu, bila kamu melihat seseorang itu berkata halakan nas, rosak dah manusia, punah jahanam dah manusia, jahat belaka dah jadi manusia, fahuwa ahlakuhum, sebenarnya yang berkata itulah rosak, yang berkata itulah binasa, yang berkata itulah punah jahanam. Lagu mana ni? Kalau tengok pada zahir hadis, seolah-olah bila kita lihat masyarakat hari ini rosak, seperti masyarakat berzina, masyarakat minum arak, masyarakat berjudi, masyarakat mendedahkan aurat, masyarakat meninggalkan semayang. Kita ada kata rosak dah masyarakat. Takut kita kan jadi rosak ke lagu mana? Penafsirannya kita serahkan kepada ahli yang menafsirkan akan hadis. Zahir nampak-nampaknya begitulah.
Lagu mana ni dorang zina ramai, takkan kita nak kata maliknya zina ramai-ramai, nak kata begitu. Kita kata rosok lah. Nampak? Memang kita kena kata rosok. Sehingga kan anak luar nikah beribu-ribu. Lepas tu kita nak kata masyarakat malik. Juruhnya masyarakat ramai-ramai. Pasal kau keluar anak luar nikah. Nak kata gitu. Nak kata tak balik Nak kata masyarakat telah menjadi zalim. Masyarakat telah terlibat dengan suatu jenayah yang sangat keji, dengan zina, dengan liwat, dengan rasuah, dengan curi, dengan merampok. Betul tak? Nak kata lagu mana? Pasal Nabi sebut dalam zahir hadis ini, fahuwa ahlakuhum. Yang berkata itu sendirilah yang paling rosak di antara mereka. Antara hak tengah rosak ni, hak tukang kata tu paling rosak sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapakah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Nama sebenarnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf rahimahullahu ta'ala. Lahir di Nawa. Nisbah pada Nawa, tempat hak dia lahir. Tahun 631 Hijrah Imam Nawawi ini dilahirkan dan bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi ketika kecil, umur 10 tahun, maka seorang waliullah, Syekh Yusuf namanya, melihat sesuatu yang pelik kepada Imam Nawawi ketika umurnya 10 tahun. Iaitulah apa yang pelik, apabila kawan-kawan mengajaknya bermain, dia tak mau bermain. Bahkan dia lari dalam keadaan menangis sebab kawan-kawan dia paksa dia bermain. Umur 10 tahun ni memang tengah rahimai ingat lagi umur 10 tahun. Pelik apa budak-budak umur 10 tahun, umur 9 tahun, umur 12 tahun berani main bola, berani main badminton, berani main pingpong. Kalau zaman-zaman kita dulu ikat-ikat sekilas, biasa dia dah budak-budak. Nampak air buih sikit taguh lalu. Budak-budak ni tak tahu benda, main talipung pandai ni. Ikan kari tak kenal budak-budak ni. Dosa kata ikan sekilas. Lah ni badang duk tanyuh talipung siapa jari-jari. Tak erti kah ada. Jadi bila ajak main tambuh, paksa lagi kawan tu. Pelik lagi tu. Kalau kita lagi daripada mak ayah pasal nak pergi main, hak ni terbalik ni 360 darjah balik dengan kehidupan kita. Kita tu dalam bar kata jangan tubik hari ni. Apa dulu CP2? Dah ingat CP2 jangan tubik. Dalam 2 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2 hilang. Lari daripada mak, lari daripada ayah, tembak lari bangun dah apamu tembak lari pasal apa pergi main. Hak ni tembak lari tambah main. Kawan-kawan duk kerja ramai-ramai menangis ke diri. Allahu Rabbi. Maka seorang wali Allah namanya Syekh Yasin bin Yusuf, Syekh Yasin bin Yusuf rahimahullahu ta'ala melihat sesuatu yang pelik pada budak ini, lalu berpesan kepada ayah Imam Nawawi. Masa tu dah jadi Imam Nawawi lagi, budak kecil lagi. Pesan ke ayah dia, jaga molek anakmu ni. Didik dengan didikan yang terbaik, sebab pada firasatku dia akan menjadi orang yang hebat. Maka orang bertanya, adakah kamu ini ahli nujum? Tak. Orang alim.
dia ada firasat, khasyaf yang Allah Subhanahu wa ta'ala campur ke dalam hati dia, dia boleh tahu. Dan ini semua adalah biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firasat yang Allah Ta'ala campur ke dalam hati wali-wali Allah, dia boleh tahu. Dan memang sungguh bila Imam Nawawi meningkat dewasa dan besar, menjadi ulama yang terkemuka di dunia, Imam Nawawi. Meninggal dunia umur 40 lebih, tidak sempat berkahwin kerana terlalu sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mengaji, sibuk dengan tulis kitab, sampai dak nak nikah. Umur 40 lebih meninggal dunia Imam Nawawi. Antara ulama yang tidak sempat berkahwin kerana terlalu sibuk dengan ilmu. Walaupun meninggal dunia umur 40 lebih, tetapi kitab-kitab karangan beliau seolah-olah macam orang yang hidup 500 tahun. Pasal terlalu banyak kitab-kitab dia. Wak mari cuti kitab. Kalau kita nak karang macam kitab hak dia karang tu, kita tak boleh nak karang. Boleh tulis tapi barang-barang. Kita hak ramai-ramai ni boleh tulis kitab ramai-ramai. Tapi bila kita tulis, salah campur aduk kali. Hatuhan macam-macam. Kapal-kapal Cina masuk dalam kitab. Mengarut ngambang kali. Betul tak? Kalau kita tulis. Tapi Imam Nawawi, dia petunjuk. Ulama-ulama, ilmu ini nur cahaya. Kerana asyiknya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis kitab siang dan malam. Ada karamah hak pelik-pelik tu ada lah. Sehingga lampu terpadam, pelita itu terpadam kerana telah kering, akan minyak pun mampu, tetapi masih lagi ada cahaya pada kainnya dan dapat menulis. ada lampu. Dia mari ke mana? Dia panggil karamah. Karamah wali-wali Allah termasuk diberikan kepada ulama-ulama. Nampak? Dia dah cerita pelik-pelik banyak-banyak kan? Pasal kita duduk pada zaman fitnah. Fitnah ke mana? Orang buat mengaji kepada karamah. Dia macam cerita kartun. Cerita kartun lah, dongeng lah, apalah. Karamah ni memang benda pelik. Kalau benda pelik berlaku kepada Nabi, dia panggil mu'jizat. Tapi benda pelik berlaku kepada orang-orang selain daripada Nabi, seperti pada wali-wali Allah, pada ulama-ulama, dipanggil karamah. Seperti boleh mengarang kitab ni karamah. Nampak? Berjilid-jilid, beratus-ratus kitab ni karamah. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan may yasha kepada sesiapa yang dikehendaki. Kita 2 kali hidup dah boleh tulis kitab. Pasal barang payah. Kopi boleh, kopi orang tulis je boleh. Nak tulis sendiri, nak baca kitab apa orang pang habis. Sama telah lagi nak tulis kitab, nak baca hak orang tulis dia pun tak erti lagi. Ada hati nak lawang alim ulama, ada hati nak kondeng alim ulama. Ada bang dia orang yang dok sedar diri. Kemudian kata Imam Nawawi, maksudnya larangan seperti di atas itu, larangan berkata bahawa orang ramai telah rasa adalah untuk orang yang mengatakan sedemikian itu dengan tujuan rasa bangga. Itu yang dilarang.
bangga pada diri sendiri sebab dirinya tidak rosok, dan dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia daripada mereka, maka yang demikian ini adalah haram. Hak ni lah yang dikatakan Nabi, hak tukang kata tu paling rosak sekali. Sebab hak tukang kata garanti orang ini rosak dan binasa, dan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang berkata, hak dia kata korang zina, minum arak, judi, kalau orang hak minum arak tu bertaubat kepada Allah, Allah mengampun. Orang yang berzina tu bertaubat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi hak tukang kata ni rosak dah, punah jahanam dah. Hal keadaan dia berasa diri dia baik, dia berasa diri dia mulia, dia berasa diri dia tidak ada dosa, dia berasa diri dia ni dapat tiket syurga. Hak ni memang dia akan minta ampun kepada Allah, sebab dia berasa diri dia baik. Dia berasa diri dia tidak ada dosa, maka tidak ada sebab untuk dia taubat kepada Allah. Asal aku baik, aku dah buat maksiat, aku mari surga sama, aku mari masjid sama. Hak dak mari masjid tu, natang tu jahat. Dia menuduh orang, dia mengatakan orang ramai rosak, dalam masa yang sama dia mengangkat dirinya sendiri. Hak baik ni aku, hak lain tak pakar belaka ni. Hak ni yang Nabi kata fahuwa ahlakuhum, yang berkata itulah yang rosak, yang berkata itulah yang paling binasa sekali. Sifat inilah yang wajib kita jaga dalam diri kita. Jangan ada ujub. Jangan ada satu perasaan angkat diri kita. Sama ada kita ni anak murid, ataupun kita tu guru, atau kita tu imam, atau kita siapa-siapa, jangan berasa kitalah yang menyebabkan orang lain datang masjid. Dah, kitalah yang menyebabkan orang mari amal semayang di masjid surat. Dah, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Antara jarum-jarum iblis, dia cocoh tok guru, dia cocoh ustaz, dia cocoh pendakwah. Oleh kerana bila dia ngajar, orang pun mari ramai masjid. Dia berasa ke mana? Dia berasa dia hebat. Orang lain ngajar tak macam mana. Tak, cuma tengok ustaz tu mengajar, orang cetang view di 5-6 orang gitu. Kemudian dia pun bubuh dia ngajar. Tengok tu, wah, 2, 3, 14 ribu. Dia berasa dia hebat. Inilah tipu daya daripada iblis. Yang kadang-kadang orang alim pun boleh tergelincir. Tak usah kata orang jahil. Orang jahil, cara jahil dia tu iblis menyesatkan. Alim cara alim. Lagi hebat jawatan dia, kealiman dia, ketakwaan dia, lagi hebatlah ujian yang datang daripada Allah. Kita pernah dengar dah cerita Bal'an ibnu Ba'ura, seorang bapa wali yang bila buka kelas mengajar kuliah penuh mari, beribu mari. Yang datang pula adalah bukan calang-calang orang, semuanya orang-orang yang alim, dengar pengajian dia, nak tumpang ilmu dia, tetapi akhirnya Bal'an mati dalam keadaan yang sesat. Apatah lagi kita hak bukan bapa alim, hak bukan hak apa benda ni tok guru, hak bukan ustaz, tiba-tiba kita berasa kita hebat. Allahu Rabbi, tak tahu dah. Jadi perasaan ni kena buang semua. Kalau dia mari buang. Tak ada lah orang hebat macam gemu dia bagi dalam hati kita. Dalam kampung ni orang agak kemu belaka. Mana kata kalau mu mati ke Allah, kiamat lah dunia. Berasa hebat.
berasa mulia, berasa paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mari perasaan tu buang dah, semua daripada Allah. Aku boleh mari masjid, mari surau kerana Allah. Aku boleh semayang kerana Allah Ta'ala beri izin. Aku boleh duduk dalam majlis ilmu kerana Allah. Tadi aku bor dalam tong derma, aku bor 10 riyal, Allah Ta'ala yang izinkan. Harta Allah Ta'ala yang beri. Tidak ada pun satu habuk pun daripada diri kita, tak ada. Kita ni kosong, tak ada benda. Buat lari siapa-siapa dia, pangkat mana pun, semua kosong mereka. Datuk Raja, Presiden, Menteri kosong juga. Yang dia ada tu semua yang Tuhan bagi pinjam sahaja. Sampai masa Tuhan ambil semula. Tuhan nak test, nak uji je. Hak ni kerja dia tangkap ikan, nelayan, Allah uji kau jawatan nelayan tu. Hak ni guru besar, Allah uji pangkat guru besar tu. Hak ni suami, Allah uji pangkat suami. Ni isteri, Allah uji pangkat isteri. Anak, Allah uji pangkat anak. Pangkat iman, pangkat bila, pangkat tu, pangkat ni, semua di dalam lingkungan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya tidak terlepas daripada pertanyaan Allah. Lagi tinggi jawatan, lagi Allah Ta'ala nak tanya pada hari akhirat. Jangan senyum sangat hak ada jawatan tinggi-tinggi. Jangan suka sangat. Mewek suka, jangan suka sangat. Suka separuh, sedih separuh. Dan awak mana suka separuh, reyak separuh, tu awak sedih dah awak mana. Makna kehidupan kita ni jangan terlalu seronok sangat. Bila kita duduk di hadapan, duduk di atas, jangan lupa orang bawah. Bila kita duduk pada jawatan yang atas, jangan lupa ada yang lebih atas daripada kamu. Bukan raja, bukan agung, bukan sultan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berasa kita yang paling atas sekali, kita paling besar sekali, kita paling berkuasa sekali. Kau anda aku nak anda pun. Jangan. Yang lebih berkuasa daripada kamu, yang boleh mencabut nyawa kamu bila-bila masa, yang boleh mengambil tahta kamu, jawatan kamu, harta kamu, orang-orang yang kamu sayang, sekelip mata dia boleh ambil. Dalam dia ambil mudah sedar. Kita nak menteri-menteri orang kaya-kaya, ada tak Tuhan ambil apa jua daripada dia? Kan Tuhan ambil kan? Tuhan ambil kemudahan daripadanya. Tengok menteri-menteri semua tua-tua belaka. Tuhan ambil itu. Datuk Mumpitih banyak. Awak muda, tak mampu. Sebab kamu lemah. Manusia ni serba-serbi lemah. Tapi oleh kerana dia tidak menggunakan akal fikiran, dia menggunakan kejahilannya dan membelakangkan agamanya, akhir dia dipandu oleh hawa nafsu. Yang bila dia tengok cermin, dia akan berasa dia muda semua. Bila orang menghormati dia, mengagung-agungkan dia, dia berasa dia lah yang paling berkuasa sekali. Ada pun orang yang berkata seperti itu kerana ia melihat kurangnya perhatian masyarakat terhadap agama, serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang dialami oleh mereka, dan timbul dari perasaan cemburu terhadap agama, maka perkataan itu tidak ada salahnya. Boleh kita kata tentang sesuatu kemungkaran yang berlaku di depan kita, ni salah, ni tak baik, ni haram, ni kena laknat, ni Nabi marah, ni kalau Nabi ada, ni Nabi menangis, ni kalau Nabi tengok ni, kita boleh kata. Tetapi hendaklah kita kata dalam keadaan hati kita ini sedih melihat umat telah lupa kepada Nabi. Hati kita ni sedih melihat orang tidak lagi peduli kepada hukum Islam. Hati kita sedih kerana orang tidak lagi pedulikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita kata dalam keadaan hati sedih, hati kita cemburu melihat umat Islam, tidak lagi peduli kepada hukum hakam Islam. Kata tak baik ni, tak semayang ni, tak tengok ni, kajian mengatakan di dalam Malaysia ni lebih daripada 85% tak semayang. Mampu dia lah. Tak boleh, kita mesti ada perasaan sedih dalam hati kita. Takut-takut hak dalam 85% yang tidak semayang itu termasuk anak-anak dan bini kita. Kita duduk rasa sedap sangat, duduk surat, duduk masjid, duduk kata bosan anak-anak kita sama masuk dalam peratusan yang tidak solat. Betul tak? Demikian yang dijelaskan oleh para ulama, dan begitulah cara mereka menghuraikan permasalahannya. Di antara alim ulama yang berpendapat demikian ialah Imam Malik bin Anas, Al-Khattabi, Al-Humaidi dan lain-lain. Walhasilnya kita tak dapat lagi daripada petunjuk yang dihuraikan oleh alim ulama. Kita tak faham Quran, kita boleh baca Quran. Apa tak ni kita boleh baca? Kita boleh baca Quran dalam keadaan lancar. Kita boleh baca Quran hal keadaan kita boleh berlagu baca Quran. Boleh kita taranum. Nampak? Innal ladhina amanu. Boleh berlagu, tak ada masalah. Tapi kita faham ke tak Quran? Tak faham. Kita boleh baca maksud. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kita boleh baca maksud. Tetapi tafsir daripada makna ayat kita tak erti, melainkan kita berhajat kepada tafsiran ulama-ulama. Mereka lebih memahami kehendak ayat daripada ayat-ayat Quran. Begitu juga dengan hadis, kita tak boleh tafsir diri. Bila salah berdosa. Kalau tafsir Quran betul pun dosa, jikalau tidak ada ilmu. Pandai-pandai tafsir Quran berbetulan tu dosa, sama telah lagi salah. Maka hendaklah hadis ini menjadi suatu peringatan kepada kita bila menghuraikan hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang telah dituliskan dalam buku ini, yang banyak mengutarakan tentang kemunduran umat Islam dan kemerosotan moral mereka. Oleh kerana itu, apabila kita cuba mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan keadaan umat Islam dewasa ini, maka janganlah kita merasa bangga dan ujub dengan kebaikan diri kita sendiri. Bahkan hendaklah kita menegur diri kita sendiri masing-masing, dan jangan suka menunding orang lain. Dan apabila kerosakan moral umat Islam dewasa ini yang dibicarakan, maka biarlah pengungkapannya itu dalam bentuk yang sihat dan dengan perasaan yang penuh belas kasihan dan rasa cemburu terhadap agama, bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah kepada orang lain. Jangan berasa kita ni paling baik sekali. Rasa diri kita terpaling baik itu dak betul dak. Tak salah kita kata masyarakat rasa masyarakat hari ini tak mau semayang, tak salah. Tapi jaga hati kita daripada ada sifat ujub, ada sifat bangga, ada sifat berasa kitalah yang baik, orang lain tak baik. Itu kena jaga. Kemudian kata tuang pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri kita dengan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir ilallah.
Ahmad Fahmi bin Zamzam, ataupun lebih dikenali dengan Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. 7 Rejab 1411 Hijrah, 23 Januari 1991. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, kitab Tazkirah karangan Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Patani rahimahullahu ta'ala, muka surat 1. Yang kedua tu dah. Kata tuang pengarang yang kedua, sebagai manusia kita keluar di antara dua ibu bapa kita sehingga sampai waktu mati. Kita masing-masing sendirian berhak dan keluar daripada dunia ini. Asal kita daripada dua perkahwinan ibu bapa kita, maka keluarlah kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan boleh buat tanpa ibu bapa pun ada kita, seperti Nabi Adam alaihi salam. Ada mak, tak ada mak, tak ada ayah. Begitu juga dengan Hawa, isteri bagi Nabi Adam alaihi salam. Tak ada mak, tak ada ayah. Dada cokoh ada. Min dhil'il a'la, diciptakan daripada tulang rusuk belah kiri. Allah Ta'ala buat Hawa, yakni tok nyang kita, tanpa mak, tanpa ayah. Tak ada ayah, ada mak, Nabi Isa alaihi salam. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua selain daripada itu ada mak ayah belaka. Jadi kita asal daripada dua perkahwinan mak dan ayah kita, keluarlah kita beranak beranak atas muka bumi. Sama ada laki-laki maupun perempuan. Sehinggalah sampai masa dia kata kita akan mati belaka. Pas pada beranak kecil itu, kau besar. Asal kecil itu nerak pun tak boleh lagi. Duduk tidur gitu, pas cerah tidur. Lepas tu boleh buka mata. Boleh buka mata tu tak boleh tengok lagi ayah dengan mak. Tengok tak lain dulu, takkan nak agak. Betul tak? Masa kecil tak pandai lagi nak tengok orang. Mana jahilnya kita dulu. Beli mainan awak baby tengok atas situ, mainan sini, tidak reti tengok lagi. Sampai masa dia boleh pandai dah tengok. Bila agak pandai dah senyum. Daripada maknanya dia boleh belah menerak. Daripada menerak boleh bangun. Boleh mengakak. Boleh begitu, boleh begini, boleh berjalan. Boleh berlari, boleh menapak. Semuanya daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan izin, siapa kebesar. Kemudian sampai masa hidup semua, dah sampai masa mati. Kita masing-masing akan keluar daripada dunia ini. Yang ketiga, keluar kita sebagai manusia daripada dunia ini dengan mati masing-masing. Sehingga Allah Ta'ala sendiri membangkitkan kita pula dengan rupa kita yang dihancurkan itu. Sampai masa dia kata, bila mana kita mati duduk di alam barzah. Alam barzah ni hanya transit, tempat yang kita duduk sekejap. Sekejap pun lebih lama daripada kita duduk atas muka bumi. Ada orang mati umur 60, tapi duduk di alam barzah 500 tahun. Ada orang mati umurnya 450 tahun. Umur dia mati tu 450 tahun. Tetapi sekarang dia telah duduk di alam barzah 5,000, 6,000 tahun. Siapa dia? Manusia pada zaman Nabi Musa alaihi salam. 5,000 tahun, 6,000 tahun duduk di alam barzah. Padahal mati umur 100, umur 200, umur 400, umur 500. Tapi duduk di alam barzah lebih lama daripada umur dunia.
Kemudian bila duduk di alam barzakh akan dibangkitkan pula dengan rupa bentuk kita yang dihancurkan itu. Maksudnya kata ulama-ulama, kalau kita mati umur 60, maka akan bangkit di padang mahsyar umur 60. Bentuk kita mati tu. Kalau mati umur 25, maka bangkit di mahsyar 25. Kalau mati atas dunia itu umur 4 tahun, maka bangkit di mahsyar 4 tahun atas umur yang kita mati. Kalau mati muda, bangkit muda. Kalau mati tua, bangkit tua. Kalau mati budak-budak atau kanak-kanak atau baby, mati hidup di mahsyar lagi, baby dah kita. Tapi tak baby dah lagi ni. Kalau ada anak kita mati kecil, mati umur 3 bulan, mati umur setahun, maka dibangkit di padang mahsyar umur setahun. Ada hak mati umur sehari, 2 hari umur, break hari ni beranak, tak sekarang mati, bangkit di mahsyar umur tu, umur 2 hari tu. Dah umur 2 hari lagu mana duduk di padang mahsyar ramai-ramai gitu, dah kena jirik dia orang. Tak kena jirik dia orang ni kalau yang mentadbir itu kerajaan manusia. Tetapi yang mentadbir itu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Pandai dah Tuhan buat lagu mana. Itu bukan masalah kita. Tak usah mikir. Dah kalau kecil itu mah bangkit di mahsyar banyaknya kalau ada nampak. Habis sepak budak-budak kecil. Tu otakmu bodoh. Allah Taala yang ketiga Tuhan kan. Dah buat mana? Ada sama masuk dapur. Yang wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita kaki akan dibangkitkan semula di padang mahsyar dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala ada 2 kali, setengah riwayat kata 3 kali. Tiupan yang pertama akan menghancurkan seluruh alam ini. Semua jadi binasa, hancur lebu. Hancur sehancur-hancurnya, siapa tak ada benda satu, habuk pun tak ada. Bangsa manusia, bangsa jin, hayawan, malaikat, melainkan orang yang Allah Ta'ala tak mau dihancur. Ada riwayat mengatakan demikian. Ada riwayat mengatakan semua hancur belaka. Kok pandailah, nak khabar semua tak ada belaka lagi. Dengan satu tiupan sangkakala daripada malaikat Israfil alaihi salam. Sekali tiup hancur bu. Habis licin. Masa ni gong gacu ya biar cu. Menteri-menteri biar culbu. Ada lagi siapa-siapa mu rakyat jelata ke, mu hebat macam mana baca belaka lagi. Atau kita peringatkan sekali lagi, kalau kita berasa kita ni besar, kita berasa kita ni hebat, kita berasa kita ni berkuasa, ada lagi yang lebih berkuasa daripada kita. Bila ingat gitu, jadi rendah diri sikit, dah lah gong sangat. Ni gong siapa? Pecerah gong. Gong hok umur. Muka gong dah muka. Cakap dah tahu. Jangan kita gong, jangan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masur ya Rasulullah, apa itu tiupan sangkakala?" Tiupan sangkakala ni lagu mana? Bentuk lagu mana? Maka kata Nabi, qarnun yunfakhu fih, satu tentuan ataupun satu bentuk seperti macam tandu panjang gitu, dan ditiup oleh Israfil alaihi salam.
Ukur lilik betul tu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Tetapi Nabi pernah melihat malaikat Israfil alaihi salam dengan mata lenda Nabi sendiri. Kaki hadapannya duduk depan gitu, kemudian kaki belakang duduk gitu, dan pegang macam trompet, pegang berbentuk macam tanduk, pegang gitu, dan kedua matanya memandang ke atas. Matanya lebih besar daripada bumi yang kita duduk, mata malaikat. Bapa dia tengok atas atas, menunggu isyarat daripada kerajaan Allah. Allah Ta'ala kata tiup, maka malaikat Israfil akan tiup. Bila tiup kali pertama, patut kita sebut tadi, habis hancur bulu. Allah Ta'ala akan bertanya kepada sekalian makhluknya, Ainal muluk. Apabila semua tak ada belaka lah, dunia ni gelap katuk, tak ada benda satu. Kita nak bayang lagu mana? Dalih nak bayang, seolah-olah macam kita kejam mata, gelap gugut tak benda. Maka Allah Ta'ala berfirman, Ainal muluk. Di mana raja-raja, pembesar-pembesar yang berasa hebat, di mana? Tak ada, melainkan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, berkuasa lagi agung. Atau kita jangan takut pada makhluk. Kita takut kepada orang yang akan hancur. Kita takut kepada orang yang akan mati sama dengan kita juga. Bodoh cerdik, bodoh. Walaupun dia ni tak mati-mati, pelik dia ni memang tak mati-mati. Boleh tak kira nak takut, ni dia pun akan mati juga. Atau kita takut dia, takut benda dia akan mati juga. Kita pun akan mati, dia pun akan mati. Kena balik dia banyak kurang daripada kita. Kita ada lebih sikit. Kita muda juga, dia tua. Dia takut benda. Dalam kocek dia ada obat. Apa masa kena telan obat? Kalau telan obat, mepeh nak apa? Dan kita takut ke dia? La ilaha illallah. Asal nak takut? Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ke Tuhan sudah lah. Jalankan apa jua yang Allah Ta'ala suruh. Tak usah kita takut kepada makhluk. Jangan takut kepada semua, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan letakkan Nabi yang paling utama. Kasihlah kepada Nabi, itulah yang paling besar sekali dalam kehidupan kita. Hal lain tak ada benda satu. Hebat lagu mana pun kabel atas dunia, tak boleh tolong kita di padang mahsyar. Yang boleh tolong kita di padang mahsyar seorang aja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh tolong kita. Nabi kata, akulah manusia di padang mahsyar yang nombor satu sekali, yang mula-mula sekali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menongak ke atas, aku dulu, dan menyapu debu-debu yang ada pada kepala Nabi. Hak lain tak ada lagi. Nabi Muhammad dulu awal-awal yang dibangkitkan oleh Allah. Sebab apa? Inilah makhluk yang paling mulia. Nampak? Tiba-tiba kita tak kasih kepada Nabi, kita lupa kepada Nabi, kita kasih kepada K-pop. Nampak tak? Siapa hafal habis lagu K-pop, betul tak? Allahu Rabbi. Selawat tak ada sekarang. Ni masuk Abi dalam university. Kalau ada hari-hari kerakyat apa, konvo ke apa, so budak-budak joget atas-atas macam keberuk gila. Ni zaman kita dah ni. Betul tak? Ada jadi apa? Baiklah suruh budak-budak berselawat kepada Nabi ke, dapat juga faedah.
Ni joget atap-tah. Nah, kan kita kan budak-budak universiti biar cerdik sikit daripada orang hendak masuk U. Nah, ni kita lebih kurang macam hendak masuk U. Hendak masuk U pula cerdik pada kita. Nah, dia kata ustaz, ada budak-budak di stres. Jadi bila stres kita nak buatlah satu hiburan. Betul, mu nak buat hiburan, tapi ni bukan hiburan dalam Islam. Nah, ni boleh menghancurkan hati mereka, boleh menyebabkan hati mereka rosak. Kerana apa? Kita tanamkan di dalam hati-hati orang-orang muda supaya apa? Minat kepada orang-orang kafir ini. Tidak salah. Dalil tidak salah. Pensyarah mereka, membenarkan mereka nak menghafal lagu-lagu, kemudian berjoget di atas pentas beramai-ramai, laki-laki dan perempuan. Bersorak beramai-ramai ni seolah-olah satu konsert besar. Dia panggil nak menormalisasikan konsert, walaupun atas nama duduk dalam universiti. Akhir bila keluar pergi ke konsert mana-mana jadi biasa. Pasal apa? Pasal dalam IU aku ada ke? Dalam kuliah aku pun ada. Cikgu tak marah bang? Pasal cikgu mu sama bodoh dengan mu. Sama jahil dengan mu. Lecturer mu sama jahil dengan mu, sama bengong dengan mu. Nah, kita kelas-kelas tok guru, kelas walaupun kita bukan ajar agama, tapi kita kan orang beragama. Kita bukan ajar mata pelajaran syariah, kita bukan ajar Quran dan sunnah, kita ajar IT, kita ajar benda-benda akademik. Tak apa, dalam Islam ke kafir? Islam, maka terapkan nilai-nilai murni dalam Islam kepada pelajar-pelajar. Nah, kita ada kuasa kan? Nah, kita guru kan, kita lecturer kan. Nah, kawan tu bangsa Korea antara bangsa yang tak suka kepada Islam. Kita mengagung-agungkan pula. Nah, yang keempat, sebagian manusia kita keluar daripada kubur masing-masing atau tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sendiri bagi hari dibangkitkan sehingga dihimpunkan di suatu tempat untuk menimbang amalan, pemeriksaan dan meniti sirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat yang keempat. Panjang lagi ni cerita di Padang Mahsyar ni, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramati Qur'an wa syabihna bisyarafatil Qur'an wa albisna bikhinatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi